Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azizah binti Alulakal, metrik nombor 267091. Di sini saya akan menerangkan apakah itu organisasi. Seperti mana yang kita ketahui, organisasi itu adalah sebuah kumpulan orang yang dijalankan ataupun digerakkan oleh sesebuah syarikat ataupun jabatan bagi mencapai matlamat ataupun objektif akhir sesebuah syarikat ataupun jabatan itu. Organisasi ini adalah amat penting dalam kepengurusan dan pentadbiran bagi melancarkan lagi fungsi-fungsi dan peranan-peranan dalam sesebuah syarikat ataupun jabatan itu. Okey, organisasi ini digunakan sama ada dalam aspek penugasan yang sejajar, sama ada ianya digunakan pada jangka masa yang pendek ataupun jangka masa yang panjang. Kerana tanpa organisasi ini, sesebuah syarikat ataupun jabatan itu tidak dapat dibangunkan dan ianya tidak berfungsi. Dan organisasi yang cekap ataupun yang sistematik itu dapat membentuk sesebuah syarikat yang lebih kondisif dan berdaya saing seperti mana yang terdapat dalam visi misi dalam sesebuah syarikat ataupun jabatan itu. Okey. Organisasi ini juga adalah merupakan salah satu tulang belakang sesebuah syarikat ataupun jabatan, dan ianya juga terbahagi kepada bilangan-bilangan yang kecil dan juga dalam bilangan yang secara spontan ataupun rawat, sekumpulan orang. Dan berkenaan dengan organisasi di sebuah syarikat itu, ianya diperlukan untuk dipertanggungjawabkan sebagai kaki tangan yang melaksanakan pelbagai fungsi bagi tujuan mencapai matlamat sesebuah syarikat dan jabatan itu. Sekian saja daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya CP Anak Kellen, nombor metrik 267077. Saya akan membentangkan berkenaan isu atau masalah yang berlaku dalam organisasi. Isu organisasi boleh menjadi cabaran bagi sesetengah syarikat untuk diatasi semasa mereka cuba memperbaiki dan mengurus operasi harian mereka. Langkah pertama untuk menyelesaikan isu organisasi ialah mengakui bahawa terdapat masalah dan mengenal pasti puncanya. Ia mengambil masa untuk menentukan dari mana isu datang dan mencipta penyelesaian yang sesuai untuk setiap masalah. Tetapi ini adalah langkah yang perlu untuk mana-mana organisasi yang berkembang dan berkembang dengan cara yang sihat. Isu yang sering berlaku ialah pusing ganti pekerja. Pusing ganti yang tinggi merujuk pada isu organisasi di mana pekerja meninggalkan syarikat mereka dengan kerap dan pada jumlah yang tinggi. Untuk mengimbangi, organisasi perlu kerap mengupah orang baharu untuk mengisi peranan tersebut. Ini boleh mengambil sumber syarikat dan menyebabkan kelewatan dalam aliran kerja syarikat. Beberapa sebab untuk kadar pusing ganti yang tinggi mungkin termasuk pekerja tidak berpuas hati dengan pihak pengurusan dan pegawai kepimpinan mereka. Kemudian kaki tangan bergaji rendah dan mahukan lebih banyak pembasahan untuk kerja mereka. Untuk mengatasi cabaran ini, ia mungkin membantu organisasi jika mereka menghubungi pekerja mereka dan menerima maklum balas daripada mereka. Adalah berfaedah bagi pengurus untuk mendengar kebimbangan pekerja mereka dan mempertimbangkan dengan serius tempat mereka boleh berubah atau menambah baik. Mengambil baik langkah yang boleh diambil tindakan untuk memenuhi kebimbangan ahli pasukan anda boleh membantu meningkatkan kadar pengekalan pekerja dan meningkatkan produktiviti. Pembentangan seterusnya adalah berkaitan dengan kaedah diagnosis. Diagnosis organisasi ialah cara yang berkesan untuk melihat organisasi untuk menentukan jurang antara prestasi semasa dan yang diingini dan bagaimana ia boleh mencapai matlamatnya.
Ia telah berkembang daripada teknik yang digunakan sebagai sebahagian daripada proses pembangunan organisasi kepada teknik utama yang tersendiri. Diagnosis yang berkesan mestilah proses organik kerana apabila anda mula melihat organisasi dan strukturnya dan perkara yang dilakukannya dan tidak dilakukan perubahan bermula, apabila perubahan berlangsung, begitu juga dengan prestasi sekarang, dan oleh itu proses diagnosis juga memerlukan untuk memulakan semula. Model ini akan digunakan oleh sumber manusia atau pengamal pembangunan dan perubahan organisasi yang sama ada bekerja secara dalam organisasi atau telah diupah sebagai perunding kontrak untuk membantu memikirkan punca isu yang dihadapi oleh organisasi dan untuk memberikan cadangan untuk memperbaiki mereka. Model diagnosis ini juga menyediakan template atau alat untuk memecahkan organisasi kepada komponen untuk memahaminya dengan lebih mudah, mendalam serta untuk menggambarkan dengan lebih baik cara semua bahagian berfungsi bersama-sama. Daripada melakukan diagnosis sahaja, selalunya mungkin untuk mula memilih isu yang terdapat dalam organisasi. Melalui proses ini juga kami menemui bahawa diagnosis ini membolehkan kita beralih daripada tidak mengetahui tentang organisasi kepada memahami input kepada organisasi mereka yang diperoleh daripada memahami persekitaran mereka, mendapatkan pengendalian strategi atau organisasi dan matlamat pihak berkepentingan utama, membiasakan diri dengan komponen reka bentuk, mewujudkan gambaran yang jelas tentang budaya organisasi dan akhirnya memahami output organisasi dan petunjuk prestasi berdasarkan komponen organisasi yang lain. Kita juga dapat melihat bahagian organisasi yang tidak sejajar kerana diagnosis mengambil pandangan tahap tinggi terhadap organisasi tetapi juga memerlukan analisis tahap yang lebih mendalam. Untuk kesempurnaan, ia menjadi proses yang agak lurus ke hadapan untuk mula mengenal pasti ketidakkonsistenan dan ketidakkesesuaian berhubung dengan nilai dan matlamat organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Darwin Firdausa bin Mahmud, nombor metrik 267079, akan membentangkan tugasan yang telah kami buat, yaitu dalam subjek GMGM 3043 Pembangunan Organisasi, dalam tajuk isu atau masalah yang berlaku dalam organisasi sumber manusia. Saya akan membentangkan dalam tajuk perincian diagnosis dan kaedah penganalisisan data. Modal diagnostik boleh berada dalam sistem terbuka atau sistem tertutup. Model sistem terbuka mencadangkan bahawa semua komponen dalam organisasi adalah saling berkait dan bahawa perubahan dalam satu komponen hampir pasti akan memberi kesan kepada komponen lain. Selain itu, model sistem terbuka mempertimbangkan persekitaran luar organisasi dan mempertimbangkan kesan terhadap keputusan dan perubahan. Sebenarnya persekitaran luaran yang mengelilingi organisasi akan mempunyai kesan ke atas input kepada organisasi, operasi dalaman organisasi, strategik sistem HR, proses dan sebagainya, dan output organisasi, produk, iklan, dan lain-lain. Ini menggalakkan idea bahawa organisasi adalah gabungan tugas, personality, kepimpinan, perubahan, dan membuat keputusan yang sangat kompleks. Model genesetik peringkat organisasi ialah satu jenis model diagnostik yang melihat organisasi dari sudut pandangan luaran atau peringkat tinggi. Modal serupa boleh diikuti pada tahap yang lebih terperinci yang memfokuskan pada diagnosis
peringkat kumpulan dan di organisasi peringkat individu. Di organisasi peringkat organisasi mengikut model sistem terbuka kerana ini menganggap semua bahagian saling berkait dan persekitaran memainkan peranan penting dalam organisasi, terutamanya berkaitan dengan input. Menggunakan model sistem terbuka dalam amalan telah membolehkan saya memahami betapa berharga dan bergunanya alat ini sebenarnya. Proses pasukan kami untuk menggunakan alat di organisasi biasanya adalah untuk terlebih dahulu memahami organisasi yang kami bekerjasama serta industri. Kami melakukan penyelidikan dan temu bual ahli dalam industri. Kami kemudiannya membuat soalan temu bual berstruktur untuk beberapa ahli utama organisasi yang kami nilai. Kami bukan sahaja mengadakan perbualan dan temu bual yang panjang dengan beberapa ahli pasukan dari bagian organisasi yang berlainan, tetapi kami juga cuba hadir di sekitar pejabat, halaman dan pekerja organisasi untuk memerhatikan beberapa perjalanan organisasi. Dari situ kita pergi ke dokumentasi. Adalah proses yang ada mudah dan lurus ke hadapan untuk membagikan maklumat yang telah kita dengar, tulis dan amati ke dalam model organisasi. Terdapat beberapa soalan yang telah membantu semasa menjalankan proses menggunakan model diagnostik ini. Adakah komponen reka bentuk sesuai dengan input? Adakah reka bentuk sesuai dalam konsisten? Adakah mereka sesuai dan saling menyokong antara satu sama lain? Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Abdul Manan, nombor matrik 268175. Saya akan menerangkan tentang pelaksanaan intervensi dan perubahan intervensi. Istilah campur tangan merujuk kepada semua aktiviti program yang dirancang bertujuan untuk membawa perubahan dalam organisasi. Ia bertujuan untuk memastikan peningkatan dalam fungsi organisasi dalam kecekapan dan keberkesanannya. Perubahan dibawa melalui pekerja dalam proses dalam organisasi, manakala perunding memudahkan proses perubahan. Sebarang campur tangan diagnosis organisasi oleh itu melibatkan interaksi rapat antara perunding dan organisasi pelanggan. Intervensi merujuk kepada aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam organisasi dan aktiviti yang terbangkit dalam organisasi. Antara faktor yang menyebab kepada keupayaan organisasi adalah melalui situasi transformasi atau pemulihan dan dapat mengekalkannya. Bagi membolehkan transformasi budaya berlaku, organisasi mesti memulakan perjalanan perubahan. Mereka bermula dengan mewujudkan rasa mendesak. Begitu juga dalam proses perubahan, budaya mesti diambil kira. Jika budaya tidak dipertimbangkan dalam proses diagnostik atau intervensi, kemungkinan permohonan atau perubahan inisiatif akan gagal. Terdapat banyak cara untuk mengenali atau memahami budaya organisasi, dan tidak satu pun daripadanya yang mengatasi sebenarnya berada di sana dan mengalami secara langsung. Selain itu, memilih orang yang sesuai untuk diajak bercakap dan memikirkan soalan yang berkesan untuk ditanya terlebih dahulu dengan lebih baik menyediakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan berkualiti. Pandangan bersama tentang budaya mungkin tidak wujud antara ahli organisasi yang berbeza. Selain itu, intervensi atau campur tangan organisasi dalam jabatan sumber manusia juga boleh membantu proses perubahan dengan ketara tanpa mengambil strategi perubahan skala besar. Campur tangan organisasi boleh dianggap sebagai perubahan kecil kepada dasar, program, proses, teknologi, sistem HR dan strategi. Intervensi ialah adat yang baik untuk menjelaskan matlamat strategi dan visi, mencipta kemenangan jangka pendek yang berfokus ke arah matlamat ini, dan mungkin menguji inisiatif dalam satu jabatan atau kawasan geografi sebelum mendedahkan keseluruhan organisasi nasional atau global kepada perubahan. Kejayaan intervensi pada skala ini boleh bermakna penglibatan perundingan berulang, peningkatan prestasi organisasi dan peningkatan kepimpinan ahli pasukan membeli untuk campur tangan selanjutnya atau inisiatif perubahan skala yang besar. Intervensi sumber manusia termasuk aktiviti seperti pendapatan matlamat, semakan prestasi, sistem ganjaran,
program bimbingan, mentoring tidak formal atau formal, program dan peluang pembangunan pengurus atau pemimpin, perancangan kejayaan dan program kemajuan, rancangan untuk mengurus kepelbagian tenaga kerja dan program untuk mengurus dan meningkatkan tekanan dan kesejahteraan pekerja. Apabila perkara ini telah ditentukan, dimantapkan dan dipersetujui oleh kepentingan utama, intervensi boleh dibuat yang sekali lagi selaras dengan nilai dan matlamat tersebut. Jika campur tangan tidak sepadan dengan matlamat organisasi, ahli pasukan akan keliru, kecewa, menentang perubahan dan atau tidak akan berdambah baik seperti yang diharapkan. Intervensi yang membuatkan orang berasa gembira untuk menjadi sebahagian daripada organisasi, membuatkan mereka teruja untuk apa yang akan datang, dan yang paling penting menjawab soalan apa keadaannya untuk saya. Campur tangan budaya boleh dan harus menjadi keutamaan awal. Satu cara untuk menjalankan apa yang syarikat anda mahu lakukan, walaupun anda memperhalusi strategi anda, campur tangan budaya yang disasarkan dan bersepadu dilakukan untuk mengubah beberapa tingkah laku kritikal pada satu masa, juga boleh memberi tenaga dan melibatkan orang yang paling berbakat dan membolehkan mereka bekerjasama dengan lebih berkesan dan cekal. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Linggis Syaran Lagi Kuala Krishna, nombor metrik 260629, pelajar GMJM 3043, pembangunan organisasi, semester Julai 2021-2022, pusat kampus UUM PACE KL, menceritakan tentang halangan, intervensi dan tindakan mengatasi halangan serta kesimpulan kajian ini. Kejayaan datang daripada hubungan yang ketat dan jelas antara jangkaan perubahan dan hasil perniagaan. Kegagalan berlaku apabila organisasi terlalu menumpukan pada aktiviti, kemahiran dan budaya atau perubahan struktur tanpa mewujudkan kaitan yang ketat kepada hasil perniagaan. Projek atau organisasi berjaya apabila strategi memainkan kekuatan. Kegagalan yang berlaku apabila terdapat anggaran yang terlalu tinggi terhadap kekuatan atau tiada keupayaan untuk mendokumentasikan kemenangan yang konkret. Perubahan besar sudah pasti memerlukan berpuluh-puluh inisiatif, projek strategi usaha kejuruteraan semula, pembangunan kepimpinan, komunikasi, reka bentuk, semula taktikal, pengukuran baharu dan sebagainya. Hasilnya ialah cabaran penyepaduan yang besar. Kegagalan disebabkan oleh projek terkecil di peringkat tempatan dan global, konflik merentas projek, persaingan sumber dan kekeliruan tentang cara projek berkaitan atau tidak. Perubahan struktur dan sistem, terutamanya IT, mungkin diperlukan untuk perubahan tetapi hampir selalu digunakan secara berlebihan, sama ada sebagai jawapan atau alasan. Pergantungan yang berlebihan pada struktur dan sistem mengakibatkan kekeliruan dan tenaga yang berkurangan dan merupakan teknik yang bagus untuk menghentikan kemajuan. Tindakan intervensi yang dapat dilaksanakan ialah antaranya pengurusan strategik. Pengurusan strategik merujuk pada pembangunan dan pelaksanaan reka bentuk besar, organisasi atau strategi keseluruhan tentang permintaan persekitaran semasa dan masa hadapan. Menurut Shandel and Offer, 6 tugas terutama daripada pengurusan strategik. Yang pertama, pengubalan matlamat. Kedua, analisis persekitaran. Ketiga, penilaian strategi. Keempat, pelaksanaan strategi dan kawalan strategi. 6 komponen proses ini berkait antara satu sama lain. Ini merujuk kepada intervensi atau usaha perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan organisasi melalui perubahan dalam tugas dan subsistem struktur dan teknologi. Kelas campur tangan ini termasuk perubahan dalam pembahagian kerja, keseluruhan organisasi kepada unit, perhubungan pelaporan, aliran kerja dan prosedur, dan definisi peranan, kaedah kawalan dan susunan spasial, peralatan dan orang dan sebagainya. Reka bentuk kerja merujuk kepada cara satu set tugasan atau keseluruhan kerja disusun. Reka bentuk ini membantu untuk menentukan apa tugas yang dilakukan, bagaimana dia lakukan, apakah urutan di mana ia dilakukan dan sebagainya. Ia mengambil kira semua faktor yang mempengaruhi kerja dan menyusun kandungan dan tugasan supaya keseluruhan pekerjaan kurang berkemungkinan menjadi risiko kepada pekerja.
Reka bentuk kerja melibatkan bidang pentadbiran seperti pergiliran kerja, pembesaran kerja, langkah tugas, rehat kerja dan waktu bekerja. Kerja yang direka dengan baik mengambil kira prinsip asas ergonomik yang akan menggalakkan pelbagai posisi badan yang baik, mempunyai keperluan kekuatan yang munasabah dan jumlah aktiviti mental yang munasabah. Kerja yang direka dengan baik juga menyumbang kepada perasaan pencapaian dan harga diri. Prinsip reka bentuk kerja boleh menangani masalah seperti beban kerja, kerja di bawah beban, berulang-ulang, kerja berlebihan kawalan terhad, pengasingan, kerja shift, kelewatan dalam mengisi jawatan kosong, waktu kerja yang berlebihan dan pemahaman terhad tentang keseluruhan proses kerja. Reka bentuk kerja juga membantu dalam meminimumkan tekanan kerja. Kesimpulan kajian ini adalah di organisasi ialah cara yang berkesan untuk melihat organisasi untuk menentukan jurang antara prestasi semasa dan yang diingini bagaimana ia boleh mencapai matlamatnya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, organisasi telah berkembang daripada teknik yang digunakan sebagai sebahagian daripada proses pembangunan organisasi kepada teknik utama yang tersendiri. Organisasi yang berkesan mestilah proses organik, kerana apabila anda mula melihat organisasi dan strukturnya dan perkara yang dilakukan dan tidak dilakukan, perubahan berguna. Apabila perubahan berkembang, begitu juga prestasi sekarang, dan oleh itu proses diagnosis juga memerlukan untuk memulakan semula. Melakukan diagnosis organisasi pada organisasi boleh membantu kita mengenal pasti komponen sumber manusia organisasi. Daripada situ kita dapat menilai sama ada sistem sumber manusia tersebut sesuai dengan budaya organisasi, strategi dan matlamat. Sekian, terima kasih.